Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar. Adada ni'amillahi wa ifdhalih. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Innal huda hudallah ya hadi ya alim ya khabir ya mubin. Ya hadi ihdina. Allahumma aftah alaina futuhal arifin faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa at-tathbit. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. Rabbi tammim bi khair. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil aziz. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa la hum yunsarun. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 84 hingga 86. Ya, artinya, dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu, bahawa janganlah kamu menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan sesama sendiri, dan janganlah kamu mengusir sesama sendiri dari kampung masing-masing. Kemudian kamu telah berikrar mematuhi perjanjian setia itu, dan kamu sendiri pula menjadi saksi yang mengakui kebenarannya. Kemudian kamu ini, wahai Bani Israel, kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, dan kamu usir satu puak dari kamu, dari kaum kamu, keluar dari kampungnya. Kamu pula saling bantu-membantu dengan orang lain untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan. Padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka. Sedang perbuatan mengusir mereka diharamkan juga atas kamu. Sesudah itu, maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian dari isi kitab Taurat
dan mengingkari akan sebahagian yang lain, maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia. Dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab siksaan yang amat berat. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Mereka itulah orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia dan kesenangannya dengan meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azab siksaan mereka pada hari kiamat, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan pada malam ini kita mendapat keberkatan, rahmah, hidayah, inayah, taufik, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat mahal harganya bila hari ini Masjid Surau dapat menjalankan aktiviti yang lebih baik, dapat melaksanakan solat 1/3 mengikut kapasiti masjid, dalam pada masa yang sama aktiviti pengkuliahan dapat dijalankan berkait dengan amal ibadat seperti solat. Andai kata kita apa yang lepas tak dapat laksanakan solat Jumaat, agak terhad 40 orang, atau sebelum tu 12 orang, 40 orang sebagainya terhad. Yang dapat ramai yang tak dapat perasaan ingin nak solat Jumaat. Dalam perkara ibadat solat Jumaat, kita tak dapat laksanakan atas sebab darurat. Ada darurat di situ. Tak dapat laksanakan sebab darurat. Maka ada di situ rukhsah keringanan, kita boleh ganti dengan solat zuhur. Tetapi berkait dengan majlis ilmu, bila tak dapat dilaksanakan, masyarakat dalam keadaan jahil, maka bila masyarakat jahil, ini mudaratnya lagi besar. Ini dia. Sungguh pun pengajian ilmu boleh dilaksanakan secara online, tak secara musyafahah, secara bermajlis macam ni boleh dilaksanakan. Dalam pada masa yang sama kita faham, orang Islam ni boleh bekerja dalam apa keadaan sekalipun, sama ada darurat ataupun tak darurat. Atas sebab ilmu kita boleh cari peluang. Kita lihat masjid-masjid, surau-surau yang bijaksana, mereka buat secara online, minta asatiza buat online sebagainya. Tertera nombor akaun bank masjid surau, kat situ ada kemasukan. Bahkan dilakukan di Johor Bahru sebagainya, dibuat begitu. Di Kuala Lumpur ke apa, dibuat macam tu. Kemasukan kadang lebih banyak lagi. Ini kebijaksanaan masjid dan surau. Tapi alhamdulillah hari ni kita dapat laksana secara bersemuka macam ni. Walaupun jumlahnya ikut 1/3 lah, kapasiti ikut SOP yang ditetapkan. Tapi ini satu nilaian harga yang sangat mahal. Berkait dengan ayat seterusnya dalam surah Al-Baqarah, ayat 84 hingga 86, di mana Imam Ibnu Katsir menyebut, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil amin, yaqulu tabaraka wa ta'ala munkiran 'anil yahud alladzina kanu fi zamanin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa ma kanu yu'anunahu minal qitali ma'al Aus wal Khazraj wa dzalika anna al Aus wal Khazraj wa al Ansar kanu fil jahiliyah
عباد الصنام وكانت بينهم حروب كثيرة وكانت يهود المدينة 3 قبائل بنو قينقاع وبنو النضر خلفاء الخزرج وبنو قريظة خلفاء الأوس فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه فيقتلوا اليهودي أعداءه وقد يقتلوا وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر وذلك حرام عليهم في دينهم والناس كتابهم ويخرجونهم من بيوتهم وينتبعون ما فيها من الأساس والأمتعة والأموال والمتاع والأموال ثم إذا وضعت الحرب أوزارها ابتقوا الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah golongan Yahudi yang ada di zaman Rasulullah SAW di Madinah dan mengecam tindakan mereka yang ikut berperang melibatkan diri dalam perang antara Al-Aus dan Al-Khazraj. Kerana kabilah Al-Aus dan Al-Khazraj, yang ini orang-orang Ansar dulu, nama Aus Khazraj, di zaman jahiliyah adalah penyembah berhala, dan di antara kedua belah pihak banyak terjadi peperangan. Sedangkan orang-orang Yahudi di Madinah, Madinah ni masyarakat dia majmuk, macam-macam kaum, terdiri orang Yahudi di Madinah. 3 kabilah yang terkenal, 3 kabilah yang ada, Bani Qainuqa, Bani An-Nadir, dan juga Bani Qainuqa, Bani Nadir. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Bani Qainuqa dan Bani Nadir, keduanya adalah teman sekutu kabilah Arab Khazraj. Orang Arab 2 kumpulan, Aus, Khazraj. Khazraj sekutunya Bani Qainuqa dan Bani An-Nadir, 2 kumpulan Yahudi, Qainuqa dan An-Nadir. Sedangkan Bani Quraizah sekutunya kabilah Aus. Tengok. Aus Khazraj ada sekutu Yahudi, padahal dia orang Arab, sama Arab bergaduh. Aus dan Khazraj masing-masing nak menangkan kaum masing-masing, berperang atas nama kaum. Yahudi pun sama juga, beza kaum Yahudi masing-masing. Kumpulan Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah bertembung. Apabila terjadi peperangan di antara kedua belah pihak, maka masing-masing berpihak kepada teman sekutu masing-masing. Orang Yahudi terlibat pula dalam peperangan ini hingga ia membunuh musuhnya. Dan ada kala seorang Yahudi membunuh Yahudi yang lain, bunuh Yahudi yang lain, yang berpihak kepada musuhnya. Padahal perbuatan tersebut diharamkan oleh Allah Ta'ala. Allah haramkan perbuatan itu, tapi Allah haramkan perbuatan itu terhadap diri mereka supaya menurut ajaran agama yang dinaskan dalam kitab Taurah, tak boleh membunuh antara satu sama lain. Disebut bunuh di sini, la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Disebut, dan ingatlah ketika kami mengambil janji setia kamu, tidak kamu menumpahkan darah kamu, saling membunuh. Tidak kamu mengusir diri kamu sendiri dari kampung halaman kamu. Disebut diri. Bila sebut diri, macam sebut ayat tu, thumma antum ma'ulai taqtuluna anfusakum.
Kemudian kamu ini Yahudi, kamu membunuh diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri ibarat bunuh Yahudi, dia bunuh orang lain yang Yahudi juga. Ibarat dia bunuh diri dia sendiri. Orang Islam membunuh sama orang Islam. Si A bunuh si B. Walau si A bunuh si B, sebenarnya si A tu membunuh diri dia sendiri. Ibarat begitu. Kerana dalam Islam, dalam agama kita, bahkan dalam ajaran Taurat, mengajar membunuh seorang itu ibarat membunuh semua manusia. Ini dia. Ini dia mesti faham. Mereka juga mengusir musuh mereka dari kampung halamannya, serta merompak semua pekakah rumah, alat kelengkapan rumah, al-asas, barang-barang dan harta benda yang ada padanya. Tetapi apabila berhenti berperang, bila peperangan berhenti, thumma iza wada'atil harbu auzaraha, berlaku gencatan senjata di antara kedua belah pihak, iftaqu al-usara minal fariqi al-maghlub amalan bihukmi Taurah. Berlaku gencatan senjata, masing-masing golongan dari kaum Yahudi boleh menebus tawanan sekaumnya dari tangan musuhnya kerana mengamalkan kandungan isi kitab Taurah. Ini dia. Bila ada kena tawan, boleh tebus pula. Bila nak perang, semangat fanatik, berkauman sebagainya, perang, benci membenci, siapa bunuh membunuh. Tapi bila ada di kalangan mereka yang kena tawan, dia sanggup tebus. Ini berdasarkan firman-Nya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Alkitab Taurah dan engkar terhadap sebahagian yang lain? Ada hukum yang sesuai ikut mereka ikut. Ada hukum yang tak sesuai, tak ikut. Pakai hukum suku-suku, agama suku. Ikut sesuai, tak pakai. Tak sesuai, tak pakai. Ini dia. Dalam ayat yang lain yang dinyatakan, janganlah sebahagian dari kamu membunuh sebahagian yang lain. Jangan mengusirnya dari rumahnya. Jangan pula saling membantu untuk melakukan hal tersebut. Sama juga dalam surah Al-Baqarah ayat 54 yang lepas dulu kita baca. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Maka bertaubatlah kamu kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah diri kamu. Hal itu lebih baik bagi kamu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Dikatakan demikian kerana orang-orang yang memeluk agama yang sama, sebahagian darinya atas sebahagian yang lain sama kedudukannya dengan satu orang. Sama atas dasar akidah agama tauhid. Agama tauhid. Ini dibicara. Yahudi ni bangsa Yahudi. Kalau Yahudi tu ikut betul Nabi dia kira Islam lah. Kalau dia ikut Nabi dia, ikut betul Nabi dia, ikut kalau Taurah. Kalau ikut kalau datang syariat Nabi Isa, Injil lah. Kalau zaman Nabi Daud, Zabur, ikut Zabur. Dia ikut betul. Bila ikut betul ni, dikira agama tauhid, agama samawi. Kerana agama tauhid, agama samawi satu je, Islam. Yang disebut agama Yahudi, dia asal bangsa Yahudi. Jadi agama pula, agama Yahudi. Itu bukan samawi. Bukan samawi, bukan dari Allah.
Ha, buat agama Kristian, Nasara atau Nasrani. Ha, Nasrani ni orang Kristian, orang Nasrani. Ha, asalnya ikut Nabi Isa. Yang ikut Nabi Isa, golongan Hawariyun. Ha, ikut Nabi Isa. Ha, agama Islam, agama Tauhid. Samawi. Tapi jadi sesat. Ini kita panggil agama Kristian. Ha. Andai kata betul agama tu, ikut kitab mereka, Taurat, ikut kitab mereka, Injil. Kalau sebelum kedatangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka betul kena dengan kehendak wahyu, kehendak Allah kena. Tapi bila hadir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata betul sekalipun, yang kita pakai mesti Quran. Yang kita pakai mesti ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam satu riwayat. Dan satu riwayat. Riwayat Imam Ahmad. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab dapat tulisan dari dari ahli kitab. Katanya kitab Taurah, tulisan kitab Taurah. Lalu datang ke Nabi SAW. Lalu baca cebisan tulisan kitab Taurah itu, dari ahli kitab itu. Dia pergi baca ke Nabi SAW. Lalu Nabi dengar, Nabi murka, Nabi marah. Nabi marah. Lalu Nabi pun sahun balik. Nabi kata, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab? Apakah termasuk dalam golongan orang yang keliru, wahai Ibn al-Khattab, wahai Umar? Jadi keliru? Wallazi nafsi biyadi, demi yang diriku di bawah genggaman kekuasaan Allah, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan, demi sesungguhnya aku bawa kepada kamu agama Islam yang putih lagi bersih. Aku bawa agama Islam yang putih bersih, yang selamat, yang suci. Lalu Nabi bersabda lagi, la tas'aluhum an syai'in. Jangan kamu tanya mereka dari sesuatu berhubung agama kamu. Tentang agama buat apa tanya dia? Tanya orang Yahudi, tanya orang Kristian, ahli kitab mereka buat apa? Fayukhbirukum bihaqqin fatukazzibu bih, kata Nabi. Au bibatilin fatusaddiqu bih. Lalu mereka akan beritahu kamu akan perkara benar, tapi kamu dustakan. Atau perkara batil, lalu kamu benarkan. Tak tahu benar atau salah. Takut-takut yang benar kamu kata tak betul. Yang tak benar kamu kata betul. Takut jadi macam tu, bercampur aduk. Ada campur aduk. Tak tahu betul salah, betul salah. Islam cantik, ajaran Nabi Muhammad cantik, ada Quran cantik. Lalu Nabi bersabda lagi kepada Sayyidina Umar, wallazi nafsi biyadihi, demi diriku di bawah genggaman kekuasaannya. Lau anna Musa kana hayyan, kalaulah baginda Nabi Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa an yatba'ani, tidaklah membenarkannya melainkan baginda Nabi Musa mengikutiku. Ini dia. Ini jadi masalah orang kita. Dia sibuk propaganda barat, konspirasinya lah apalah. Quran tak baca, ni dia. Kalau kita baca berhubung dengan Bible ke apa ke, atas tujuan perbandingan agama, buat perbandingan agama. Ini bagi mereka yang ilmu Qurannya dah baik, ilmu Islamnya dah baik, asasnya dah baik, dah peringkat alim ulama, itu lain. Dia buat perbandingan untuk memenangkan Islam. Itu tujuan dia, nak memenangkan Islam. Itu tak apa. Ini Quran tak berapa nak baca. Dia sibuk baca Bible.
Ni baca Bible. Baca apa Talmud. Baca konspirasi tu, konspirasi ni. Baca agenda tu, agenda ni macam-macam. Agenda barat ni macam-macam. Tak tahu betul salah. Saya baca dulu di Mesir. Kitab yang dikarang oleh Dr. Majdi Al-Hilali. Tajuk dia Al-Jilul Maw'ud bin Nasri wat Tamkin. Generasi yang dijanjikan. Ini dijanjikan dengan kemenangan. Dan dapat berkuasa di bumi. Di mana nak diberitahu kepada kita, janji Allah itu benar tentang kemenangan Islam. Dengan syarat orang Islam ni beramal betul dengan Islam. Beramal betul dengan Quran. Beramal betul dengan ajaran sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam menurut alim ulama'nya. Kalau kita betul itu, insya-Allah kita tergolong dalam golongan yang dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Orang Islam ni kelebihan dia itu, dia ada Quran. Ada Quran. Allah sebut dalam surah As-Saff, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka mahu memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, propaganda mereka, agenda mereka, konspirasi mereka. Ada konspirasi, kita baca ni konspirasi Yahudi. Orang baca. Vaksin, chip masuk dalam tubuh. Musuh dapat kesan, mengarut. Jadi mengarut. Di Israel sana, Israel orang Yahudi Zionis ni, orang yang paling berebut vaksin. Pula dia gembar-gemburkan vaksin ni untuk merosakkan umat dunia. Dia pula berebut. Yang pelik, umat Islam di Gaza, Palestin, dia halang untuk dapat vaksin. Kita pula datang vaksin tak nak pula. Ini jadi masalah. Sebenarnya kita melihat bukan ciri-ciri yang dipanggil kumpulan anti-vaksin tu, tetapi sebenarnya anti-vaksin tu ciri-ciri kumpulan ini. Mereka tersebar satu dunia. Mereka ni golongan termasuk hak asasi manusia. Mereka golongan hak asasi manusia tersebar seluruh dunia. Yang paling kuat kumpulan ni di Amerika, orang Amerika, US. Kadang di kalangan doktor mereka terlibat dengan ciri-ciri ni anti-vaksin. Itu termasuk yang golongan yang anak-anak tak dihantar sekolah ni kumpulan ini. Dan merebak dalam di kalangan kita, masyarakat kita. Anti-vaksin tu sebahagian saja ciri-ciri dia. Padahal dia ada kumpulan dia sendiri. Ini kita kena jaga-jaga. Kalau kita ilmu Islam, kita tak ikut ulama' kita pun terperangkap dengan konspirasi macam ni. Itu Nabi pesan, ikut Islam betul, ikut Quran betul. Ikut ulama' kita yang lebih faham tentang Quran itu. Ini dia. Kalau Nabi Musa masih hidup, ikut aku. Kita tak ikut pula. Kita boleh percaya propaganda barat. Yang mahu memadamkan cahaya agama Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Padahal Allah menggunakan cahaya agamanya walaupun mereka yang menjadi musuh berdiri di atas kekufuran, benci, tak suka. Allah menangkan Islam. Tapi Allah nak menangkan Islam ni, Allah datangkan cahayanya. Pejuang-pejuang agamanya. Kita ni mesti menjadi sebab. Kita ni mesti menjadi sebab. Walau takdir ketentuan dari Allah, tapi kita mesti menjadi sebab. Sebab kepada kemenangan Islam, kejayaan Islam. Sebab tu ilmu yang kita ada, ilmu agama, ilmu kedoktoran, ilmu kejuruteraan, bidang apa pun, kita sebagai orang Islam, kita mestilah memberi manfaat kepada Islam. Mesti manfaat kepada Islam. Kerana Allah beri ilmu kepada kita, Allah pinjamkan kita saja. Bila Allah pinjamkan kita, ada syarat yang mesti kita kena gunakan syarat ilmu
kepandaian, harta benda, apa saja yang ada pada kita, mesti kita gunakan untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan agama Allah, beri manfaat kepada Islam dan umat Islam seluruhnya. Bila kita beri manfaat kepada Islam dan umat Islam seluruhnya, maka dunia jadi aman. Ini kita kena faham. Ilmu yang kita ada ni pinjaman saja. Allah sebut firman-Nya, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman. Allah beli ni Allah tawar kepada kita. Siapa kita yang sanggup berkorban, berjuang sebagainya, di nyawa kita, harta benda kita. Dan bila kita ambil ni, tawaran ni, kita sahut, kita berkorban, tempat kita adalah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepandaian, kebijaksanaan mesti kita gunakan untuk agama. Jadi orang beriman, orang Islam atas satu agama, berkait rapat di antara satu sama lain. Tak boleh membunuh jiwa antara kita orang Islam. Ini berlaku kita dengar, menakutkan. Ibu bapa bunuh anak ni berlaku. Ibu bapa bunuh anak tu dibunuh oleh ibu bapa dia sendiri, ada darah daging. Padahal kalau kira sama Islam, tak ibu bapa pun sama Islam, haram sesama kita menumpahkan darah antara satu sama lain. Kerana kita ni ibarat satu tubuh, satu jasad. Baginda SAW bersabda dalam satu riwayat, kata Nabi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim bimanzilatil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar. Ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, satu riwayat hadis. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang serta silaturahmi, keakraban mereka sama dengan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh darinya merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh merasakan sakitnya hingga demam dan tidak dapat tidur. Bab kata pepatah kita, cubit peha kanan, peha kiri terasa. Betul lah tu. Betul lah tu, kita sama orang Islam. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedangkan kamu mempersaksikannya. Ya, ertinya menurut Imam Ibnu Katsir, kamu berikrar bahawa diri kamu telah mengetahui janji tersebut, sedangkan kamu menyaksikan janji setia itu. Janji setia supaya ikut ajaran kitab Taurah, di mana Allah Subhanahu wa taala bila membuat janji setia dengan Bani Israel dulu. Wa iz faraqna Allah sebut, wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji setia kamu, kami angkat gunung jadi naungan. Gunung jadi naungan, satu perjanjian, yang mereka yakin gunung tu tak jatuh timpa mereka, tak jatuh timpa mereka. Itu perjanjian. Khudhu ma atainakum biquwwah, pegang sungguh-sungguh, kuat-kuat janji setia, beramal betul dengan ajaran kitab Taurat. Dan ingatlah, mudah-mudahan kamu tergolong dalam golongan yang bertakwa. Tapi apa yang berlaku, mereka melanggar ajaran kitab Taurah. Antaranya jangan bunuh sesama kamu, jangan mengusir kaum kamu sendiri. Ini ajaran-ajaran yang diajar kepada mereka.
Apabila perang terhenti dan gencatan senjata terjadi, maka orang-orang Yahudi tersebut menebus tawanan perang dari kalangan mereka berdasarkan kitab Nas Taurah dan sebagai pengamalannya. Maka orang-orang Bani Qainuqa dan Bani An-Nadir menebus tawanan perang mereka yang ada di tangan kabilah Aus. Sedangkan orang-orang Bani Quraidah menebus tawanan perang mereka yang berada di tangan kabilah Khazraj. Mereka membuat tuntutan terhadap apa yang telah disalurkan dari darah mereka. Dan mereka membunuh orang-orang yang telah mereka bunuh dari kalangan mereka sendiri untuk membantu kaum musyrikin yang ada di pihaknya. Pada masa itu Aus dan Khazraj ni musyriklah, penyembah berhala. Yang kaum Yahudi ni diikut Taurah patutnya lah. Tapi tak berlaku begitu. Tak ikut, langgar. Dengan kata lain, kamu saling menebus dan saling membunuh di antara sama kamu. Padahal di dalam kitab Taurah telah disebut bahawa tidak boleh membunuh, tidak boleh mengusir seseorang dari kampung halamannya, tidak boleh membantu orang-orang musyrik kepada Allah SWT dan penyembah berhala untuk melakukan hal itu kerana mengharapkan keuntungan duniawi. Dia sanggup bergabung dengan golongan musyrikin. Masa tu Aus dan Khazraj ni musyrikin lah. Tapi yang pelik, Aus dan Khazraj ni masuk Islam. Ya ahli kitab tak ikut. Patut ahli kitab ikut. Ahli kitab ni dah cerita macam-macam akan ada Nabi akhir zaman sampai ke Yathrib ni. Tapi yang ikutnya Aus dan Khazraj ni, kaum musyrikin ni yang ikut. Benarlah hari ni kalau kita lihat golongan penyembah patung berhala, kadang-kadang lagi lunak mereka memeluk Islam, masuk Islam. Banding Yahudi, Kristian. Ada tapi sikit yang masuk Islam. Apa Yahudi lah sikit masuk Islam. Kristian pun ramai masuk Islam. Sebab kadang Kristian yang percaya dalam kitab yang ada pada mereka, jadi lunak hati mereka. Jadi lunak hati mereka kerana ada sedikit dalam kitab-kitab mereka, ajaran mereka, paderi-paderi mereka tentang kenabian Muhammad SAW. Beza dengan Yahudi. Adapun golongan musyrikin yang lagilah tak tahu apa-apa ni, ramai pula masuk Islam. Menunjukkan Islam agama yang benar, ini dia. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari kamu, melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Kehinaan dalam kehidupan dunia disebabkan mereka menurut Imam Ibn Katsir ai bisababi mukhalafatihim syar'illah wa amrih, dengan sebab mukhalafah mereka akan syariat Allah dan perintahnya. Dia mukhalafah maknanya dia menentang syariat Allah, ini dia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan di hari kiamat kelak dikembalikan kepada seburuk-buruk azab. Imam Ibn Katsir kata jazaa ala mukhalafatihim kitaballah allazi biaidihim. Sebagai apa? Pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan mereka yang menentang kitab Allah yang berada di tangan mereka, iaitu kitab Taurah. Ini dia. Ini disebut juga dalam satu riwayat hadis Imam An-Nasa'i, kata Nabi SAW, inna min syarrin nas rajulan fasiqan yaqra'u kitaballahi la yar'awi ila syai'in minhu. Kata Nabi SAW, inna min syarrin nas, sesungguhnya dari sejahat-jahat orang yang paling jahat. Siapa orang paling jahat? Rajulan fasiqan, orang yang melakukan perkara fasik, yang buat dosa. Yaqra'u kitab Allah, baca kitab Allah, baca Quran. Kitab Taurah baca,
Kitab Injil baca. Buat maksiat. La yar'awi ila syai'in minhu. Tidak diendahkan, tak menghentikan perbuatan maksiat itu. Tak terkesan dengan larangan dalam kitab tersebut. Ini dia. Jadi manusia yang jahat ni, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan di hari kiamat kelak dikembalikan kepada azab yang amat dahsyat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika allazina ishtaraul hayatad dunya bil akhirah. Allah tidak lalai dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Yang ertinya mereka lebih senang memilih kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul azab. Maka tidak akan diringankan seksaan mereka. Tidak pernah terhenti seksaan terhadap diri mereka. Walau barang sesaat pun. Wala yunsarun. Dan mereka tidak akan ditolong. Ertinya tiada seorang penolong pun yang dapat menyelamatkan mereka dari azab yang kekal yang menimpa diri mereka. Dan tiada seorang pun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka dari seksaan tersebut. Kerana menjadikan dunia. Sebab itu disebut dalam satu riwayat hadis, orang yang paginya beriman, petang jadi kufur. Atau petangnya beriman, pagi jadi kufur. Pagi beriman, petang kufur, tukar-tukar. Kejap Islam, kejap tak ni. Sebab apa? Sebab menjual agamanya kerana kebendaan dunia. Yabi'u dinahu, kata Nabi SAW, yabi'u dinahu min bi'aradin minad dunya. Menjual agama demi kepentingan duniawi. Dia dunia, untuk dunia tu jadi sesat. Sanggup jadi sesat sebab dunia tak diringankan azab, tak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup setakat itu. Aku li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.